أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, para pegawai, barisan ahli jawatan kuasa bagi Masjid An-Najah, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin dan muslimat, para pimpinan masyarakat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang dan inayah daripada Allah, Allah memilih kita untuk pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dan pada malam ni saya menggantikan Al-Fadhil Ayahanda Syekh Zainal Asri yang tidak dapat hadir. Ada tetamu mai rumah tang tadi tak sempat datang ke sini, jadi Ayahanda minta saya yang menggantikan surat beliau pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tazkirah maghrib pada malam ni saya cadang nak baca buku terbaru saya, iaitu buku Nasihat Pelembut Hati dari Walidku yang Saleh, siri yang ketiga. Buku yang saya nak baca ataupun kitab yang saya nak baca ni siri yang ketiga, baru diterbitkan kira-kira sebulan yang lalu. Jadi saya tak pernah baca lagi di tempat lain. Malam ni saya rasa macam nak baca dekat sini. Jadi tuan-tuan, perempuan yang mana nak mendapatkan buku untuk rujukan tazkirah maghrib ada di belakang sana, insya-Allah. Boleh ambil seorang satu. Kalau nak beli boleh bayar di belakang sana dengan harga RM25. Kalau tak mau beli pun tak apa, boleh pulangkan semula, insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh ambil untuk kita jadikan panduan dalam tazkirah ataupun kuliah maghrib kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan membaca beberapa nasihat pelembut hati dan mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, nasihat yang kita nak baca pada malam ni nasihat pertama. Bagi tuan-tuan yang ambil buku, kita buka nasihat pertama. Tajuknya adalah dosa kecil. Tajuknya adalah dosa kecil.
Nasihat pelembut hati yang akan kita baca pada malam ni bertajuk dosa kecil. Berkata walidku yang soleh, dosa kecil janganlah dipandang remeh. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka tempatnya adalah neraka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka tempatnya adalah neraka. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, para ulama membahagikan dosa itu kepada dua. Yang kata dosa itu dosa, akan tetapi dosa itu para ulama membahagikan ia kepada dua, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Macam mana kita nak bezakan di antara dosa kecil dan dosa besar ni, pakcik? Macam mana kita nak bezakan mana dosa kecil, mana dosa besar? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ulama mengajarkan sebahagian kaedah mudah kita nak tahu mana dosa kecil, mana dosa besar. Mana dosa kecil, mana dosa besar. Yang kata dosa ni, dia adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap syariat. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap syariat. Jadi macam mana kita nak tahu dosa kecil ke dosa besar? Jadi yang ada kitab, tuan-tuan yang berminat nak beli, belakang tu ada nota lah. Belakang tu ada nota. Boleh catat tu. Kok siapa boleh sampaikan kitab pada ibu-ibu kita di belakang sana, insya-Allah. Baik. Jadi subhanallah, yang kata maksiat ataupun dosa ni adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap syariat. Jadi kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dosa besar ni adalah bila mana ada ancaman daripada Al-Quran ataupun hadis terhadap dosa yang dilakukan tadi. Masya Allah. Bila mana satu hadis ataupun ayat yang menceritakan tentang dosa dan disusuli setelah itu dengan ancaman. Disusuli setelah itu dengan ancaman, maka kata ulama itu petanda dosa besar. Bila ada ancaman. Contoh, bila Allah cerita tentang ataupun hadis Nabi cerita tentang sesuatu dosa, kemudian setelah tu Nabi kata, maka layaklah ke atasnya azab Allah, ataupun layaklah ke atasnya laknat Allah, ataupun dia akan mendapat siksa kubur, ataupun akan dimasukkan ke dalam api neraka, ataupun kufur dan sebagainya. Maka semua ini, ancaman-ancaman ini menunjukkan dosa itu dosa besar. Bila ada ancaman daripada Quran ataupun hadis menunjukkan dosa itu bukan kecil dah, dosa itu dosa besar. Sebagai contoh, dosa meninggalkan solat. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata 'amidan 'uzziba yawmal qiyamati huqban." Atau kama qala. Yang bermaksud, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, dia tinggalkan solat secara sengaja, maka kata Nabi, "Uzziba yawmal qiyamati huqban." Dia akan diazab oleh Allah selama satu hukuk. Akan diazab dalam neraka selama satu hukuk. Maka para muhaddisin, mereka membahaskan hadis ni, apa yang dimaksudkan dengan satu hukuk ni, Pak Long? Iaitu, kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuk ni satu hukuk bersamaan dengan 80 tahun. Satu hukuk bersamaan dengan 80 tahun. Maknanya, orang yang meninggalkan satu solat akan diazab selama 80 tahun. Satu solat, Pakcik.
Satu solat. Bukan 2 waktu solat, bukan 1 hari penuh, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 30 tahun. Tapi 1 waktu solat, dia azab dalam neraka selama 80 tahun seumur hidup kita. Allah, Allah, Allah. 80 tahun ni pula, kata ulama, jaga, bukan 80 tahun dunia, 80 tahun akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Satu hari di akhirat berapa lama nak bersamaan dengan hari-hari di dunia? 1000 tahun, pakcik. 1000 tahun. Satu hari pada hari kiamat ataupun satu hari di sisi Allah bersamaan dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah pada hari kiamat itu bersamaan dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Maknanya orang yang meninggalkan satu solat bukan dia azab selama 80 tahun dalam kehidupan dunia, tapi 80 tahun mengikut kiraan akhirat. Maknanya 80,000 tahun. Satu solat 80,000 tahun. Macam mana dia nak masuk syurga kalau dia tinggal 20 tahun solat? Sebab itu kata ulama, kalau hutang kita dengan manusia pun dituntut dengan begitu keras dalam syariat untuk kita melangsaikannya, apatah lagi kalau hutang itu bersangkut paut dengan Allah. Solat ni adalah suatu amal yang pertama yang akan Allah kira pada hari kiamat. Bangun-bangun daripada kubur ni, hak pertama yang Allah tanya apa dia? Solat dulu. Bangun daripada kubur, solat dulu. Bila solat settle, baru yang lain kata Nabi akan menjadi mudah-mudah dan begitu mudah. Tapi kalau solat tak settle, yang lain pasti takkan settle. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, balik kepada tajuk kita. Maknanya, orang yang meninggalkan solat, dia ancam dengan azab neraka selama satu hukum, maka meninggalkan solat itu dosa besar. Sebab apa? Sebab hadis itu cerita ancaman. Ada ancaman di penghujung hadis itu. Maka dosa itu kata ulama, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang sebut, orang yang meninggalkan solat ni kafir. Maknanya tuan-tuan, pakcik nah, bila kita nak dapat menantu, kita kena tanya dulu, hang solat ke tak? Kalau ni dalam mazhab Hambali ya, mazhab kita, orang meninggalkan solat tak kafir lah, tak kufur lah. Dia sekadar, orang kata apa, minal kabair. Dia melakukan dosa besar. Mazhab Syafi'i tak macam tu. Tak sampai tahap kufur. Tapi sebahagian mazhab lain, mazhab Ahmad, Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan solat ni kafir. Ni berdasarkan hadis ni. Orang meninggalkan solat kafir. Maknanya kalau dia kahwin tak sah. Kalau dia mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dikebumikan di perkuburan orang bukan Islam, tak boleh solatkan jenazah dia. Kalau orang tak solat. Cuba bayangkan kalau di bumi Malaysia, na'udzubillah min dzalik, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Cuba kita bayangkan. Orang tak solat di Malaysia ni tuan-tuan, statistik menunjukkan, kajian menunjukkan orang tak solat di Malaysia ni 80%. Kalau dia solat subuh, zuhur dia tinggal. Kalau dia solat zuhur, asar dia tinggal. 80% orang tak solat. Cuba bayangkan, kalaulah mazhab yang kita pegang di Malaysia ni mazhab Hambali, ramai orang Islam ke ramai orang kafir? Beratnya orang tak solat ni. Alhamdulillah kita mazhab Syafi'i tak begitu syadid. Tak begitu syadid. Orang tak solat ni, dia termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan dosa besar. Maka cara dia nak taubat adalah dengan dia bertaubat kepada Allah, lalu mengqada seluruh solat yang pernah dia tinggal. Seluruh solat dia kena qada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebanyak bilangan solat yang pernah dia tinggal. Tuan-tuan. Jadi yang kata dosa besar ni adalah bila mana hadis ataupun ayat Quran
yang disusuli setelah itu dengan ancaman-ancaman daripada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan laknat, dengan kemurkaan, dengan dimasukkan ke dalam neraka, dengan kefasikan dan sebagainya, maka itu tanda demikian adalah dosa besar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun dosa kecil adalah tegahan ataupun perintah ataupun teguran ataupun peringatan daripada Allah ataupun peringatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara tetapi tidak dituruti, disusuli dengan ancaman. Semata-mata peringatan. Sebagai contoh perkara-perkara yang makruh. Kita pergi kedai tengok satu orang amoy tu cantik, putih lepak, tengok. Oh, silap pergi tengok. Maka tu dosa kecil. Ni kita akan masuk tajuk, dosa kecil jangan dipandang kecil. Dosa kecil jangan dipandang kecil. Sebab apa? Banyak sebab dia. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam surah An-Nisa ayat 31, Allah menggabungkan di antara dosa kecil dan dosa besar. Allah menggabungkan di antara dosa kecil dan dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Maka kita nak cerita pula bagaimana kita nak menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni begitu banyak yang akan kita sebut satu persatu insya-Allah, sebahagian besarnya insya-Allah. Macam mana nak menggugurkan dosa kecil ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu dengan kita niat bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala dosa besar. Apa dosa besar pernah kita buat? Kita tinggal yang tu. Apa dia? Pernah, na'udzubillah min dzalik, mungkin pernah buka aurat, mungkin pernah sebelum ni makan riba. Semua tu dosa-dosa besar. Mungkin pernah zalim orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dosa dengan orang, dia kena minta halal lah. Ala kulli hal, kalau dosa tu dosa besar, hari ni kita taubat, tak mau dah buat dosa besar tu, maka Allah akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil hak kita buat. Masya Allah. Dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 31. Di antara lain cara ataupun kaedah bagaimana kita nak gugurkan dosa-dosa kecil. Macam mana cara nak pastikan dosa-dosa kecil kita ini digugurkan? Iaitu dengan kita melakukan amal yang saleh. Dengan kita banyak melakukan amal yang soleh, dosa kecil akan gugur. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumaat di antara Jumaat dengan makna di antara waktu salat Jumaat kita dan dengan di antara waktu Jumaat pada minggu berikutnya, kafaratul lima bainahunna. Kesemua ini adalah menjadi kafarah sekiranya kita, kata Nabi, malam tuhsyal kabair, selama mana kita tidak melakukan dosa besar. Maknanya kalau kita betul-betul melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah, tidak mengharapkan melainkan hanya redha dan kasih serta syurga Allah, maka pada ketika itu di antara solat dengan solat kita itu penggugur bagi segala dosa-dosa kecil. Selama mana kata Nabi malam tuhsyal kabair, selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Bila dia mula buat dosa besar, maka pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memerlukan kepada taubat nasuha.
Solat lah. Kita yang salat, kata Nabi ni sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apa pandangan kamu sekiranya di hadapan rumahmu terdapat satu sungai yang begitu cantik dan sungai yang begitu luas dan kamu mandi padanya sehari 5 kali, maka kata para sahabat, sudah tentulah kami tidak mempunyai sedikit pun kekotoran pada tubuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah perumpamaan bagi orang-orang yang sentiasa melaksanakan solat. Bila dia terbuat dosa, belum sempat dia taubat, Allah gugurkan dosa-dosa dia dengan makna dosa tu dosa kecil. Dia tak taubat lagi pun, tapi dia solat 5 waktu secara berjemaah dengan penuh pengharapan terhadap kepada redha Allah dan syurga Allah. Maka demikian itu akan menjadi penghapus bagi segala dosa dia. Tak taubat lagi pun, Pakcik. Tak taubat lagi pun, maka sudah pun digugurkan dosa. Tapi dengan syarat, tak buat dosa besar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Di antara lain, iaitu dengan kita berwudu. Dengan kita berwudu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia menyempurnakan wudu. Apa makna menyempurnakan wudu ni? Dia tak tinggal walaupun satu perkara sunat. Dia tak tinggal walaupun satu perkara sunat. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kata di antara perkara sunat ni adalah istinsyak, kita masukkan air dalam hidung, maka dia buat. Di antara perkara yang dituntut ketika kita berwudu adalah bila mana kita basuh muka, kita melebihkan basuhan sampai ke belakang sini. Ya, di antara perkara yang dituntut dalam kita berwudu adalah kita basuh keseluruhan kepala kita. Ni daripada belakang, daripada depan ke belakang, belakang ke depan ke belakang balik sampai basah kepala kita. Tu di antaranya. Di antara lain kita menyelat kulit kita ni. Di antara lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, kita melebihkan basuhan. Sampai seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah, bila mana dia berwudu, dia basuh sampai ke ketiak dia. Sampai ke bahagian ketiak bahu dia ni. Sebab apa? Sebab dia termasuk di kalangan orang-orang yang menyempurnakan wudu. Bila mana kita berwudu dan menyempurnakan wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kharajas qatayahu. Segala dosa dia akan gugur berkat dia mengambil wudu. Kata Nabi, bila mana dia basuh muka ni kan, keluar habis dosa mata dia, keluar habis dosa lidah dia, dosa telinga dia, semua keluar ni. Sampai sebahagian ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia wudu, dia akan wudu seorang-seorang. Sebab apa? Sebab Allah buka hijab kepada dia. Dia dapat tengok dosa-dosa yang gugur hasil daripada mengambil wudu. Dia tutup mata dia, dia ambil wudu seorang-seorang sebab dia takut ni. Dia tengok, dia gerun, dia tengok, takut dosa keluar daripada tubuh orang yang wudu tu. Masya Allah. Maka benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajas qatayahu, keluar habis dosa-dosa dia, min jasadihi, daripada seluruh tubuh badan dia, hatta takhruja min tahti azfarihi, hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga kan dosa tu keluar daripada celah-celah kuku ni, keluar habis. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar seluruh dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Maka poin dia, orang yang sentiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan akan digugurkan seluruh dosa-dosanya yang kecil. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh dosa-dosa kecil, tuan-tuan, adalah di antaranya apabila kita melihat perempuan yang bukan mahram tanpa sebab. Saja nak tengok. Ustaz ni kan pakai purdah ni.
Ustazah ni kan pakai purdah, dia pakai tutup habis niqab sampai tak nampak mata. Tak apa aku tengok. Tak boleh. Yang kata tengok orang perempuan tanpa mahram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdosa. Tapi dosa ni bukan dosa besar. Selama mana tak tengok aurat dia. Selama mana tak tengok aurat dia, maka dosa itu dosa kecil. Di antara lain dosa kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menjawab salam. Ni pun satu. Ni pun satu. Orang bagi salam, kita buat lebih kurang. Tak kira salam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, daripada lidah ataupun berbentuk tulisan. Bila orang tulis SMS bagi salam, kita kena balas waalaikumsalam. Itu hak dia. Kalau kita tak balas, kita telah mengambil hak dia. Memberi salam tu sunat, menjawab salam tu wajib. Wajib kita mendoakan semula kepada orang yang mula mendoakan kita. Bila kita tak doa, hari kiamat dia ada hak terhadap kita. Dia boleh tuntut hak. Di antara hak Muslim terhadap Muslim yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah bila mana bersin, dia sebut Alhamdulillah, kita kena sebut yarhamkallah ataupun yarhamukallah. Bila tak sebut, maka dosa kecil. Bila tak sebut, maka dosa kecil. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Di antara lain, tidak menghadiri walimah ataupun jemputan kenduri tanpa uzur. Orang panggil, jom mai kenduri. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi kita tak, batu kita tak pergi. Lupa ke tak lupa ke, tetap dosa. Kalau lupa, kena minta maaf dekat dia. Kena sebut dekat dia. Bukan boleh lupa, buat lupa terus. Tak, kena minta maaf. Minta maaf aku ni, saya lupa, saya betul-betul lupa. Itu kecuaian kita. Kecuaian kita. Di antara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, melaksanakan jual beli pada waktu solat Jumaat. Melaksanakan jual beli pada waktu solat Jumaat. Idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', kata Allah. Bila mana diseru untuk kita melaksanakan solat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kita untuk menyaut seruan Allah, wa dharul bai', dan tinggallah jual beli. Bila kita duk jual beli juga, tak kira orang duk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai orang dia apa? Dia jaga kedai minyak ke, orang lalu nak buh minyak, dia pun buh minyak, tu orang bayar duit kat dia. Tak boleh, semua tu dosa. Di antara lain adalah menyentuh Quran tanpa wuduk. Di antara lain adalah menyentuh Quran tanpa wuduk. Nak pegang Quran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mestilah kita berwuduk. Dan banyak contoh-contoh lain. Di antaranya adalah dengan kita melihat ataupun menonton filem-filem ataupun muzik-muzik yang melalaikan. Tengok filem yang melalaikan. Tambahan pula di situ ada orang-orang perempuan yang menyanyi. Begitu juga orang-orang perempuan yang tak tutup aurat, maka semua-semua tu dosa. Dosa apa ni? Dosa kecil. Maka dalam nasihat ni sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa kecil jangan kita pandang kecil. Kecil pun. Alah, dosa kecil pun. Dosa kecil pun. Maka, sebab apa tak boleh pandang dosa tu dosa kecil? Sebab nasihat ni sebut, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa itu, maka tempatnya satu, neraka. Tempat dia satu, neraka. Dosa kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia mula menjadi besar, pakcik? Bila dosa kecil ni dia mula menjadi besar? Yang pertama, apabila dia melakukan dosa itu secara berterusan. Lepas buat, alah dosa kecil lah bro. Kecil lah dosa kecil dah lah. Setakat tengok awet dalam handset, setakat tengok IG awet, apa salahnya? Dosa kecil je bro. Bila hang tengok setiap hari, bila hang tengok setiap masa, tak kecil dah dosa tu. Besar dah lah. Kecil, ya, lama-lama menjadi bukit.
Dosa kecil lah. Hang tengok berapa minit dosa kecil tu? Seminit ke? Dia buka handset, tengok Instagram, buka Twitter, buka Facebook, buka WhatsApp, mesej dengan orang perempuan. Maka dosa-dosa kecil-kecil akan menjadi besar. Maka yang pertama, dosa kecil itu akan menjadi besar apabila seseorang itu melakukannya secara berterusan. Lepas buat, lepas buat, lepas buat. Maka dosa tu akan menjadi besar. Jaga. Yang kedua, bila dosa kecil akan menjadi besar, iaitu apabila dia menganggap dosa kecil itu kecil. Masya Allah. La ilaha illallah. Dia kata dosa kecil tu kecil je. Alah, dosa kecil je pun. Bila hang kata dosa kecil je pun, besar tu. Tak boleh pandang dosa kecil tu kecil. Sebab itu kata ulama, janganlah kamu lihat kepada dosa itu besar atau kecil, tetapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa. Kamu lakukan dosa kepada Allah, dan apa sahaja yang bersangkut paut dengan Allah, kesemuanya besar. Jaga. Yang kedua, bila mana dosa kecil itu kita melakukan secara berterusan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana kita menganggap dosa kecil itu kecil, maka ia akan menjadi besar di sisi Allah. Seterusnya, bilakah dosa kecil itu menjadi besar? Iaitu apabila kita melakukan dosa itu dengan bangga tanpa rasa bersalah. Rasa bangga bila buat dosa. Hang boleh buat, aku boleh buat. Hang nak tackle lawak tu, aku bukan setakat tackle lawak tu. Hang tahu, hang tackle lawak tu tak lepas-lepas. Muka hang pecah rumah. Ni aku ni, bagi tahu kat hang ni, aku tackle dia 5 minit dah, dapat naik motor dengan aku, tidur dengan aku, relax lah. Hang tengok gambar mu ada, bangga. Cuba bayangkan kalau dosa kecil itu, bila mana kita bangga jadi dosa besar, bagaimana pula kalau dosa itu dosa besar? Dan bagaimana pula kalau ada orang menjadi saksi terhadap dosa kita? Na'udzubillah min dzalik. Di antara lain, bilakah dosa kecil itu menjadi besar? Ialah apabila dosa itu dilakukan oleh ustaz. Bila ustaz buat dosa, ataupun tak ustaz pun, tapi orang mengaji, dia pandai, dia tahu hukum tak boleh buat, tapi dia pergi buat, maka demikian itu adalah dosa besar. Maknanya apa? Kalau orang tengok, haji tu mengaji setiap malam kuliah maghrib. Dia pergi kuliah maghrib, silat-silat hari bulan, dia tu pandai, alim daripada kita lagi. Kalau saya boleh tanya, bila saya pergi, saya dulu belajar di Darul Hadis dulu. Makcik-makcik tu mengaji dengan saya tu. Sebelum saya mula mengaji, mereka dah mengaji 10 tahun dah. Mereka dah mula mengaji 10 tahun dah. Bila kita mula mengajak, mereka duduk mengaji lagi. Boleh jadi mereka lagi pandai dari kita. Cuma mereka tak main duduk depan lah. Maknanya orang yang mengaji ni, orang yang pandai, orang yang alim, ustaz atau ustazah ataupun ahli ilmu, bila dia mula buat dosa kecil, terus jadi besar. Sebab orang kata apa? Takkan dosa tu, takkanlah bolehlah kita nak buat dosa tu, buatlah. Alah, haji duk pergi kuliah tu pun duk buat dosa kita macam kita buat. Alah, makcik ni tiap-tiap hari main kuliah, tapi dia buat dosa macam kita buat. Boleh kot, dia orang mengaji, takkan tak boleh kot. Kalau tak boleh, mesti dia tak buat, sebab dia orang bagus. Nampak dah fitnah pada agama. Di antara lain, bilakah dosa itu, dosa kecil akan menjadi besar? Ialah bila kita cerita ke orang. Tak boleh cerita ke orang. Allah menutup aib kita di dunia, dan setelah kita mati, dan setelah daripada atau pada hari kiamat, maka kita bila buka aib dalam kehidupan dunia, Allah akan bongkak sampai bongkak di pada mahsyar juga. Tapi bila kita tutup aib kita, sebab itu salah satu doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang diijazahkan kepada kami, bagi doa agar aib kita ditutup. Doa agar aib kita ditutup. Baca doa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jahat setara mana pun kita,
Tuhan ampun insya-Allah, dan orang tak tahu. Orang tak tahu. Bila orang tahu aib kita, malu kita nak tahu muka kat mana. Setelah mati kita lagi kita malu. Macam di mana kalau setelah kita mati orang mula tahu aib kita. Oh, hang tahu haji hak depan masjid tu. Ni panggil dia. Walaupun orang telah mati, bagaimana ataupun di mana muka, di mana anak-anak kita, anak isteri kita nak tak muka, nak tanggung malu dosa hak kita buat. Kita dah mati lah. Orang kan kata apa? Anak kan kata menyusahkan orang buat cepat. Oi, malu. Pergi buat dosa macam tu buat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik Allah buka aib. Dah kita pergi buka aib kita. Cerita dulu, hantar dulu. Aku muda-muda dulu. Han nampak aku main masjid lah ni. Tapi muda-muda aku dulu. Tak ada orang boleh lawan aku. Hantar aku buat dosa apa? Dia sebut satu. Jangan cerita. Hak lama biar lepas. Hari ini kita berubah. Kita cerita tadi. Bila kita bersungguh-sungguh meninggalkan dosa besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu menjadi penyebab kita digugurkan segala dosa kecil. Jangan duk cerita ke orang. Sebab Allah ni dia maha penyayang, dia maha pemurah, dia akan tutup aib kita. Sebab tu kata ulama, tuan-tuan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalaulah dosa itu ada bau dia. Kita buat dosa minggu lepas ada lagi bau tu sikit-sikit tu. Ma jalasa ilayya ahadun. Tidak ada seorang pun yang mau nak duduk dengan aku. Hari ni orang tak kenal, orang tak tahu kita siapa dia. Orang tak tahu dosa kita buat semalam ataupun minggu lepas, orang tak tahu. Tu orang boleh salam, senyum dengan kita, orang boleh sembang dengan kita. Kalau dia tahu, dia tak akan buat macam tu. Dia tak akan lantik kita jadi ketua masyarakat. Tak, orang tak tahu. Sebab itu Allah tutup aib kita ni. Allah sayang dekat kita, dia tutup aib kita. Kadang dosa yang kita buat, bini yang tidur sebelah kita tu pun tak tahu dosa kita. Sampai setelah mati, dalam hadis cerita, bila mana kita semua berkumpul di hadapan Allah pada hari kiamat, di pada mahsyar, Allah menutup seluruh pendengaran dan seluruh penglihatan. Allah tutup semua. Tak ada siapa pun dengar, tak ada siapa pun nampak. Waktu tu, kita dengan Allah Azza wa Jalla sahaja. Kita dengan Allah sahaja. Orang ni tak tahu apa hak kita duk sembang, apa yang sedang Allah sebut kepada kita. Dia tak nampak, dia tak dengar. Waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dosa kita. Hey, Haji, hang muda-muda dulu hang buat dosa ni kan? Kita pun kata, Tuhan, betul. Hang buat dosa ni di tempat sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, dengan orang sekian-sekian, pada keadaan sekian-sekian. Kita sebut, Ya Rabb, betul wahai Allah. Naam. Allah bongkak satu. Sampai Nabi sebut, wa dhanna annahu halak. Dia kata apa? Tak lama lagi binasalah aku. Sebab apa binasa? Sebab Allah dah bongkak satu persatu. Tak ada yang tersembunyi pada Allah. Habis Allah bongkak. Kita malu betul ketika tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi nikmat dekat kita. Ini kita balas pada Allah. Malu kita. Dia kata apa? Habis dah aku kali ni. Tempat aku tak ada lain melainkan neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, satartu laka alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Wahai fulan, jangan kau takut, jangan kau malu, kerana aku tutup aib kamu di dunia, dan pada hari ini aku mengampunkan seluruh dosa kamu. Waktu kau hidup, semua orang tak pernah tahu dosa-dosa yang hang buat. Walaupun anak dan isteri hang duduk satu rumah dengan hang, mereka tak pernah tahu. Hari ini aku ampunkan seluruh dosa hang. Maka pada ketika tu, lelaki tadi akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat Tuhan yang tak terhenti-henti bagi pada dia. Hidup dapat nikmat banyak. Di antara nikmat besar apa dia? Ditutup kesalahan, ditutup aib dia. Sampai hari kiamat Allah tutup aib dia. Sebab tu jangan kita pergi cerita ke orang. Bila kita mula cerita, Allah tak tutup lah. Waktu kita hidup Allah tak tutup. Waktu kita dah mati Allah tak tutup. Lepas mati pada hari kiamat, Tuhan buat skrin. Buat skrin besar tu. Big screen. Tunjuk dekat semua orang. Hampa tahu. Ni lah ni kau Fulan bin Fulan. Nampak macam bagus kan? Hang tengok apa dosa yang dia buat waktu muda. Sebab apa? Apa ni? Tak tutup hak kita sendiri. Tak kesian kat kita sendiri tuan-tuan.
muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ni sebut kepada kita, dosa kecil jangan kita pandang kecil. Jangan kita pandang kecil. Sebab apa? Sebab bila-bila masa dosa tu boleh jadi besar. Bila mana Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan dosa kita, maka tidak ada tempat lain melainkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita tengok sikit muka surat yang ketiga. Yang kata neraka ni dia luah. Neraka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, luah ataupun neraka ni sangat dalam. Sangat dalam. Dan dalam neraka tak ada lampu. Kegelapan semata-mata. Gelap penuh dengan api. Neraka ni Allah Subhanahu wa taala bakar 1000 tahun. Dalam keadaan 1000 tahun ni api menjadi merah. Kemudian Allah bakar lagi 1000 tahun, api menjadi bertukar warna ni, bertukar warna ni sampai 1000 tahun yang last tu sebelum dimasukkan manusia ke dalamnya, Allah bakar api neraka tu sampai api tu bukan asap nah, api tu warna hitam. Api tu warna hitam. Neraka dah lah gelap, api pula warna hitam. Tuan-tuan cuba bayang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau orang ni mati tak sempat taubat, takut tu. Nabi dalam Quran dalam surah Taha, Allah suruh, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan berdosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah akan azab dia dan dia pada ketika tu keadaannya tidak hidup dan tidak mati. Ni keadaan manusia dalam neraka ni. Tak hidup, tak mati. Macam mana? Maknanya, manusia kalau api, kita boleh bayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Satu orang duduk dalam tu, mati rentung. 5 minit dia terbakar. 5 minit dia terbakar. Habis tuan-tuan. Ni dalam neraka, tu baru api dunia. Api neraka ratusan kali ganda lebih panas. Maka orang yang masuk saja dalam neraka hancur, lepas tu hidup balik. Hancur. Bahkan dalam hadis sebut, ahli neraka ni tubuh dia akan dibesarkan. Tubuh orang besar kita ni, tara kita ni akan dibesarkan. Sebab apa? Supaya dia lebih merasai kesakitan. Kalau orang kena api dekat tangan, sakit-sakit lah. Tapi kalau orang kena api seluruh badan, lagi sakit. Tak cukup dengan tu, kulit dia akan ditukar beberapa kali. Sebab tu kajian sebut apa? Kalau kulit dekat atas kena seret ke, ataupun kena pisau ke, ataupun jatuh ke apa ke, sakit lah. Tapi kalau kulit lapisan bawah ni, dia mula rasa kebah-kebah, tak sakit lah. Maka kata Allah, sebab tu aku tukar kulit. Apa? Sebab nak bagi orang ni rasa sakit selalu. Maka orang yang para pengkaji ataupun para saintis mengiyakan demikian itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka bila dia masuk dalam neraka, hancur, hidup, hancur, hidup. Dalam keadaan tu, hidup dan mati di antara kedua tu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya ambil masa sikit lagi tuan-tuan nak sebut. Pada hari kiamat ni tuan-tuan kita kena ingat. Neraka ni kita jangan buat main. Dosa kena tinggal betul-betul. Takut bila kita buat dosa, Allah matikan kita sebelum kita sempat bertaubat. Habis hari dah. Nabi sebut dalam neraka ni orang yang paling ringan siksaan. Inna ahwana ahli nari azaba yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi. Satu orang lelaki ni orang paling rendah siksaan di sisi Allah pada hari kiamat ni dalam neraka. Satu orang lelaki yang dia pijak bara api. Bara api neraka tu dia pijak ya. Dalam neraka ada orang kena bakar sampai kaki, ada orang kena bakar sampai lutut, ada orang kena bakar sampai pinggang, ada orang sampai seluruh badan dia kena bakar. Lari pun panas, tidur pun panas, mengiring pun panas, lompat pun panas, tak tahu nak buat apa. Orang yang duduk dalam neraka ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang ni dia pijak batu neraka saja, pijak batu neraka saja, maka menggelegak kepala otak dia.
Disebabkan kepanasan api tu hancur tubuh dia, menggelegak kepala otak dia, dan dia menangis. Dia sebut, "Ya Allah, kenapakah aku orang yang paling berat siksaan pada hari kiamat?" Sedangkan kata Nabi SAW, dia tak tahu dia lah orang paling ringan. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meninggalkan dosa-dosa kecil. Dia kaedah macam ni. Kalau kita bersungguh-sungguh meninggalkan dosa kecil, dosa besar akan kita tinggalkan dengan mudah. Kalau kita bersungguh-sungguh menjaga perkara sunat, perkara fardu akan dijaga dengan mudah. Sebab itu kata ulama, man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil faraid. Siapa yang meringan-ringankan perkara sunat, dia akan meringankan pula perkara fardu. Maka kita jaga diri kita daripada melakukan perkara yang makruh, maka akan dijauhkan kita daripada melakukan perkara yang haram. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suka melakukan perkara yang makruh, lambat laun dia akan melakukan perkara yang haram. Orang yang suka meninggalkan perkara sunat, lambat laun dia akan meninggalkan perkara fardu. Paling kurang dia akan mengabaikannya ataupun memandang kecil. Hari ni tak apa tinggal solat sunat. Lama tinggal solat sunat, sampai satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia melewatkan solat fardu, dia tak rasa apa dah. Akhirnya meninggalkan solat fardu, baru dia makin jauh dengan Allah, dia rasa makin biasa. Tapi orang yang duk biasa jaga solat sunat ni, bila mana solat fardu, dia akan solat di awal waktu. Maka kita jagalah diri kita dan ahli keluarga kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum saya akhiri tazkirah pada malam ni, tuan-tuan yang telah mengambil buku yang nak membeli boleh bayar di belakang sana, dan ini adalah salah satu kita kata jualan amal lah untuk membantu ekonomi Madrasah Tahfiz. Dan kita ada buat sikit jualan amal di belakang sana, tuan-tuan boleh tengok produk-produk kita, dan mudah-mudahan sedikit pembelian dan infak tuan-tuan perempuan diberkati oleh Allah dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat daripada kita penyakit wabak COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang seumpama dengannya, dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada saudara yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.